salah ni. Per 6/30 salah ni. Macam mana pelajaran matematik ni? Dia daripada sini, kita kira 1/5 daripada 1/3. Nampak tak? Jadi kita kena cari angka di sini dulu. Jadi ini pecah 5, maka X 1/5 dari 1/3, maka angka bawah kat sini adalah 15. Maknanya setiap item ni adalah 1/15. Betul tak? Okey, kemudian kat sini pula ini ada 1/2 daripada 1/3. Maka 6. Setiap item ni jadi per 1/6. Betul tak? Tadi betul juga. Betul juga. Mana yang tak betul ni? Okey. Kemudian yang ni 1/3 daripada 1/3, maka bawah dia mesti 9 kan? Okey. Jadi maknanya bila 1/15, 1/6, 1/9, maka baru kita buat keadaan sebenarnya dia kecil ni. 15, 6, 9. Per berapa kakak? 45. 9 kali berapa? 45. Ha? 9 kali berapa? 45. 9 kali? Tak ada 45. 9 kali 5. 6 tak ada. Tak ada tak? Ini macam mana nak buat 3? 90. 90. Saya boleh? Saya boleh. 90. Kali berapa 90? Kali 6. Okey, ni kali 90. Ni kali berapa 90? 90 kali 6. Cuba kali kita. 760. Pun 760. Yang ni 3. Jadi tak. Tu kita tengok. Ustaz nak cakap ni maknanya supaya tahu jangan terpesona, jangan terpedaya, terkongkong dengan satu sub ilmu yang kecil dalam bidang ini. Sedangkan ada lagi yang lebih utama. Cuba kita berapa cuba kita. Ni 15. 15 kali 6 15 kali 6 ni. Ada kepada atas dekat 90 kan. Ini kali 10. Yang ni kali 12. Tidak. Ini kali 10. Ini kali 15. Ini kali 6. Betul? Plus 50. boleh ya, boleh. 15 kali 6 90 ke? Betul 90. Ni 15. Sama. Okey. Kalau saya jadi maknanya setiap item ini wakili 10 per 90 kan? Lepas tu yang ni 15 per 90. Yang ni pula 6 per jadi tu boleh ke? Sambung. Sampai 90. Ni 60 kan? Betul lah tu. Okey, sekarang ni maksudnya kalau kita belajar sampai tumpu pada ilmu yang ini saja, taharah, lepas taharah solat, buat semua tu, ulang balik taharah, solat, betul, puasa, itu je kita ulang-ulang. Kita hanya belajar 6 per 90 daripada keseluruhan hati. Faham tak? Itu betul lah. Itu yang masalah dia antara 6 per 90 dengan 6 per 30, mana lebih kecil nilai dia? 6 per 90 lebih kecil lagi kita. Jadi kira yang betul yang ni betul. Yang ni betul. Jadi ilmu yang ini pula 15 per 90, yang ni adalah 10 per 90. Tadi kita dapat berapa per 90? Tak cukup. Yang atas tu tak cukup. Jadi 10 per 90. Tak, dia kan yang atas ni kena campur ni. Ini adalah buat pilih satu subdivision tu. Nampak tak cukup? Cukup tak? Kalau campur semua ni mana ya? Yang ini mewakili 10 per 90, 10 per 90, 10 per 90. Yang ni 15
12. Yang ni setiap satu ni hanya 6. Masalahnya sekarang ramai orang letakkan Islam pada sini pengajian. Betul ni? Ini Ustaz cakap realiti pada Ustaz punya dapatan dan pengalaman. Mudah-mudahan salah. Tapi Ustaz betul terang begitu yang Ustaz dapati. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan Ustaz salah dalam pemerhatian. Tapi itu yang Ustaz perhatikan. Faham ni? Jadi macam semua orang, semua membawa Islam dalam situ, semua pada satu bahagian ni sahaja. Semua fikir dalam kotak pemikiran yang ini saja. Tak boleh. Contohnya, satu contoh yang kita faham. Kita nak bertani, kita tanam apa? Padi. Tajuk dia pertanian, crop. Kadang-kadang kita ada tanam getah, tanam sawit, ada padi. Faham ya? Padi tu tak bahagi tu. Satu padi rumah, satu padi sawah. Dalam padi sawah tu tak bahagi lagi. Cara nak redih benih lain, redih. Nah, redih kan maksudnya. Nak buat anak padi tu lah. Daripada biji padi tu, benih padi nak buat anak. Itu satu ilmu. Ilmu nak cucuk tanam padi tu, satu ilmu yang lain. Ilmu nak meracun, nak tahu jenis racunnya, jenis serangkanya, arah anginnya sebagainya, lain lagi, betul tak? Ilmu nak buat orang-orangan supaya burung tak makan padi, lain ilmu lagi. Kemudian ilmu nak jual padi itu, nak tahu harga pasaran dan semua, lain lagi. Ilmu nak kira macam mana keluasan padi, keluasan benda, macam mana nak dinding sewa, macam mana musim dia semua. Tapi semua ilmu-ilmu tersebut walaupun lain, pecahan-pecahan dan dimensinya, semuanya terangkum dalam ilmu padi. Yang mana itu padi sawah, padi bukit, lain lagi. Dan ilmu tanam padi itu semuanya terangkum dalam ilmu pertanian, yang mana ada banyak lagi pertanian yang lain. Jadi setiap sub-division itu sama tak dimensi dia, pemikiran dia, cara fikir dia, pola bertindak dia, lain kan? Maka kalau Islam yang luas ini semua kita ambil dengan pola pemikiran yang ini, strategi pemikiran yang ini, cara berfikir yang ini, kerangka yang ini, tak nampak kecil Islam ni. Sebab itulah politik itu sempit. Ini sekarang Ustaz faham, orang yang bertauhid jiwanya luas, mengisi kerompongan-kerompongan yang ada, tapi semua perlu ada, faham? Jadi banyak orang memahami Islam dengan kerangka yang ini. Sebenarnya Islam kena fahami dengan kerangka yang lebih luas. Betul Ustaz kongsikan pecahan-pecahan. Faham kat situ? Tanpa merendahkan mana-mana pihak, sekadar untuk ufuk kefahaman bahawa Islam ni agama yang wasi'ah, agama yang penuh keluasan. Gitu ya. Tapi semua ni perlu ada. Jangan pilih-pilih. Cuma keutamaannya di mana? Yang ni dulu, yang ni dulu. Sebab yang ini untuk membuktikan ada yang ini. Apa kata Ustaz? Orang. Okay. Sekarang ini Ustaz nak bagi satu perbandingan. Boleh tak Ustaz Ustaz bandingkan pelajar di bagi ini English, boleh tak? Kosong lah. Kosong. Kan pelajar juga. Tak apalah. Yang di sini lah kena English. Macam mana dia daftar ni? Tak apa, cuma je kan. Buku je kena beli. Okey, mengajar je. Alright. Are you ready? Dare to listen? Dare it. Okey. Adakah iblis menyembah selain Allah? Tidak. Adakah kita menyembah selain Allah? Tidak. Itu melawat jawab. Sama tak kita dengan iblis? Terima kasih. Yang kedua, adakah iblis kufur akan wujud Allah? Adakah kita kufur akan wujud Allah? Kita percaya wujud Allah kan? Iblis pun percaya wujud Allah kan? Sama tak kita dengan iblis? Dan dua sama. Okey, yang ketiga, adakah iblis confirm mendapat laknat Allah? Adakah kita juga confirm mendapat laknat Allah? Alhamdulillah.
ada yang beza sikit. Kita ada ruang mendapat rahmat Allah, ada bagi iblis confirm mendapat laknat Allah. Selesai. Kenapa iblis mendapat laknat Allah? 3 perkara kalau dapat laknat Allah. Yang pertama, menyembah selain Allah. Iblis buat begitu ke? Bukan itu sebab iblis laknat Allah. Yang kedua, ingkar akan wujud Allah. Iblis buat begitu ke? Tak. Ini 2 perkara ini bukan yang menyebabkan iblis mendapat laknat Allah. Yang ketiga, syirik kepada Allah. Iblis syirik Allah ke? Kita fikir syirik ada berapa? Nampak lagi ke sini. Syirik ada 2. Yang pertama, syirik jali. Adakah iblis syirik kepada Allah dengan syirik jali, syirik yang nyata? Kita fikir lagi, bagaimana perlakuan syirik jali itu? Apabila menyembah selain Allah, iblis buat tak? Apabila ingkar akan wujud Allah, iblis buat tak? Maksudnya iblis tidak ada syirik jali. Maka akhirnya, apakah perkara yang menyebabkan iblis laknat Allah? Syirik. Tak ada jalan dah. Kita fikir balik, apa buktinya iblis syirik kafir ni? Iblis enggan untuk sujud takzim kepada Nabi Adam. Kenapa iblis enggan untuk sujud takzim kepada Nabi Adam? Sebab iblis berasa mulia diri kerana diciptakannya daripada api dan Nabi Adam diciptakan daripada tanah yang busuk. Maka iaitulah sombong. Maka faktor iblis dilaknat Allah apa dia? Syirik khafi, penampilannya sombong. Caranya bagaimana? Rasa diri mulia. Ilmu apa yang perlu kita tekuni untuk kita tidak ada perkara yang membuatkan kita kalau kita juga ada sifat sombong, kalau kita juga ada sifat rasa diri ini mulia, maka sama tak kira dengan iblis? Sama kesetaraan. Oleh kerana sombong itu adalah syirik khafi, dan syirik khafi itu yang menyebabkan iblis dilaknat Allah. Maka iblis tak ada masalah kalau kita banyak beramal, asalkan amalan kita itu membuatkan kesombongan. Iblis bukannya nak supaya kita tinggalkan solat, buka aurat, apalagi buat maksiat. Bukan. Itu semata-mata. Tapi lebih daripada itu, iblis nak buatkan orang itu sombong. Sombong dengan penampilannya yang macam sunnah sangat, sombong dengan ilmunya yang macam alim sangat, sombong dengan universitinya yang macam international dah sangat. Sombong apa lagi? Sombong dengan umurnya, sombong dengan kepimpinannya, sombong dengan program-program yang dia buat, sombong dengan apa saja yang boleh membuatkan perasaan sombong pada dirinya. Itulah bagaimana iblis. Faham macam tu? Jadi iblis ada kisah kita baca Quran banyak. Tak ada kisah kalau kita baca Quran dalam keadaan sombong. Kerana sombong itu adalah syirik yang tersembunyi. Apa ilmu untuk buang syirik tersembunyi ni? Kita tak tahu. Pemberat dia berapa? 15/90. Kalau gabung dua-dua ni jadi berapa? 30/90. 1/3. Memang sebenarnya semua ni adalah 1/3. Begitu. Jadi ilmu mana yang paling banyak orang tinggalkan? Dan ilmu mana yang paling diusahakan oleh iblis untuk menyesatkan semua anak Nabi Adam? Ilmu tasawuf. Maka agak-agaknya banyak tak umat yang masih syirik kepada Allah dengan syirik yang bagaimana? Orang untuk buang sombong daripada orang yang banyak ibadatnya, banyak amalannya, sempurna penampilan muslim dan muslimah ini, faham ya? Dibandingkan dengan orang yang banyak berdosa, yang bukan orang yang cacat berbah kehidupan syariatnya, mana yang lebih mudah untuk dibuang sombong? Orang buat maksiat, sombong. Orang buat taat, sombong. Di antara dua kesombongan ini, mana yang lebih mudah untuk diubati? Orang yang buat maksiat lebih mudah diubati sombong berbanding orang yang buat taat. Sebab orang yang buat taat, dia akan rasa suci diri,
Dan di situlah terjadinya aku seorang je semayang kat masjid lagi mikir. Kalau kamu tak semayang pun maaf, baiklah. Saya kalau tak semayang. Nampak saya tak waktu kan? Tuf dalam hati dia, mulia aku daripada orang lain yang tidak semayang jemaah. Menghukum tak? Menghukum. Sebab apa? Kita melebihkan kepada 6/90 daripada kalimat. So, jadi maknanya Iblis tak ada masalah. Kita baca Quran, baca Al-Quran. Kalau akibat dari baca Quran itu rasa membuatkan kita rasa banyak pahalanya, leganya aku dengan baca Quranku, banyak ilmu aku, banyak ilmu aku. Hadiri, aku banyak guru. Ada orang sombong dengan guru, belak sana, belak sini, buat darah sini. Tapi dia rupanya sombong. Jadi ia menyebabkan kita tidak ada Allah adalah sombong. Maka sombong itulah yang memandangkan nur dalam jiwa kita. Yang tidak ada nur tidak akan dapat syafaat. Rasulullah SAW dapat syafaat. Rasulullah tak akan dapat bertemu dengan baginda. Kalau tak dapat bertemu dengan baginda, di mana tempatnya? Kalau bertemu dengan baginda, di mana tempatnya? Yang kita nak syurga tu yang kita nak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini jawapan pada akal lagi. Sebab masih tidak ada proses lagi penghayatan jiwa. Okey, kalau sampai dekat ni yang saya terangkan dari awal pagi sampai dekat ni ada sebarang soalan. Berapa tempoh masa Rasulullah memperjuangkan tauhid? 13 tahun. Di mana? Mekah. Berapa tempoh masa Rasulullah memperjuangkan fiqh syariat? Sebetul di mana? Adakah di Madinah terberhenti proses tauhid? Maka in cumulative calculation, berapa tempoh masa kita perjuangan tauhid bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adapun perjuangan fiqh ni berapa tahun? Bukan bermakna dia zaman badannya tauhid terhenti. Tak dengar cerita Sayyidina Ali bila berperang nak bunuh tentera musuh, kemudian musuh tu ludah, kemudian Sayyidina Ali buat apa? Berhenti. Musuh kata, kenapa kau tak bunuh aku? Orang kafir Quraisy ni sifat dia baik mati mulia daripada hidup. Gini, aku tak nak hidup dengan orang mencerca aku bahawa aku tewas di tangan Ali. Tak nak. Bunuh aku. Tadi aku bunuh betul-betul Allah dan Rasulullah dalam jiwa. Sekarang aku dah geram. Geram tu apa? Ada diri, ada rasa wujud diri. Maka aku tak bunuh. Di situ nur yang ada pada Sayyidina Ali melimpah kepada si kafir tadi. Akhirnya apa yang berlaku? Maka dakwah adalah bukan menyentuh akal manusia, bukan menyentuh jasad manusia. Dakwah adalah menyentuh rohani manusia. Kalau kita tak sentuh akal manusia dengan ilmu matematik, kita kena ada ilmu matematik. Tadi saya nak cuba menyentuh ilmu matematik anda, ternyata anda gagal. Dan ternyata saya juga yang hebat. Ustaz jangan, nanti syirik kopi. Tidak, Allah yang maha hebat. Faham ya? Okey. Kalau orang nak menyentuh jasad manusia, dia kena ada jasad. Kalau orang nak menyentuh jiwa manusia, dia terus ada jiwa, simpati ataupun empati. Sedangkan dakwah bukan nak menyentuh jasad manusia. Dakwah bukanlah soal nak menyentuh akal manusia. Dakwah bukan juga nak menyentuh emosi manusia. Tapi dakwah adalah untuk menyentuh apa dia? Rohani manusia. Dan mengajak rohani itu membuang kesyirikan syirik pada diri. Faham ya? Maka nak menyentuh rohani manusia, kita kena ada rohani yang hidup. Rohani itu akan mati kalau ada sombong. Faham tak? Bahawa sekarang ni dakwah yang berlaku sekarang ni, benar-benar dakwah Ustaz dah main-main. Kalau dah faham konsep yang Ustaz terangkan. Okey, kenapa panggil berlaku ni? Dakwah Ustaz. Kita nak menyentuh hara telinga ni. Kenapa ada game-game bola-bola apa semua ni? Dakwah Ustaz.
kena menyentuh jasadnya. Kenapa ada IQ test, jungle tracking, treasure hunt, lepas tu ada pelan-pelan ilmu? Kenapa? Dakwah Ustaz, santai. Saya pasal santai. Itu saja berdakwah. Selagi perkara-perkara itu tidak diteruskan dengan sentuhan rohaninya, tidak sempurna dakwah tadi. Cuba fikir dengan jujur, dengan besar. Dakwah sekarang sedang menerobos masuk ke dalam rohani umat ada perlu. Macam mana nak menyentuh? Tak kala da'i itu pun tidak tersentuh rohaninya. Kerana apa? Ilmu yang membezakan antara diri dan iblis tidak disungguh-sungguh untuk dia selusuri perjalanannya. Nampak tak? Berapa ramai orang yang syirik dengan dakwahnya? Ya, aku dakwahnya, aku buat program aku. Sebab tak kita nazam tadi, wujudku cinta Allah, wujudku dari Allah, wujudku hanya Allah, isbat pada Allah. Jadi akhirnya ilmu untuk bertauhid adalah ilmu untuk membuang rasa wujud diri. Lihat itu. Penutup bagi mukadimah. Penutup bagi mukadimah. Kita masih mukadimah lagi. Baru anda tahu, adik-adik sekalian, baru anda tahu apa sebenarnya aku nak kecapi sebenarnya. Ilmu ini adalah ilmu untuk membuang rasa wujud diri. Selagi ada rasa wujud diri, selagi itulah kita masih bersyirik kepada Allah dengan syirik kafir. Kalau orang itu ahli maksiat, bila diterangkan kepadanya tentang taubat, tentang harapannya kepada Rasulullah SAW, cinta bagi dia kepada semua, maka dia bertaubat. Maka itu lebih dikhawatiri oleh iblis dan syaitan. Sebab sekali orang yang ahli maksiat bertaubat, taubatnya syirik benar, berbanding orang yang beramal banyak ilmu tapi sombong. Dan benda sombong ini bukannya senang-senang. Sombong adalah terhasil daripada sifat marah. Marah hanya boleh dipadamkan dengan cinta. Sebab iblis cinta daripada api, maka api itu sinonim dengan kemarahan. Api hanya boleh dipadamkan dengan air. Air itu sinonim dengan limpahan siraman cinta. Jadi marah hanya boleh dilenyapkan dengan cinta. Maka cinta mana yang boleh melenyapkan marah? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau anda tahu perkara ini, di antara sama ada saya sebut, di antara membaca Al-Quran dengan berselawat, mana yang lebih perlu anda dahulukan? Di antara membaca Al-Quran dengan berselawat, mana yang lebih perlu anda dahulukan? Ikut keadaan masing-masing, ikut diri masing-masing. Kalau aku tu baca Al-Quran, aku tak ingat Rasulullah, maka aku sejak aku baca Al-Quran, maka itu nafsu syirik kafir. Rasa wujud diri, maka itu sombong. Maka nak buang sombong apa dia? Cinta. Cinta siapa? Cinta Rasulullah. Asbab untuk dapat limpahan cinta Rasulullah apa dia? Berselawat. Maka kalau begitu keadaan diri pun aku berselawat. Yang terbaik adalah membaca Al-Quran dan akan benar cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi dalam baca Quran, tak ingat Rasulullah, ingat diri, ingat pahala, ingat hebat, ingat baca lancar, baca sedap. Kalau begitu keadaannya, selawat. Ini nak kata proses. Inilah perkara yang akan dibincangkan dalam kitab Allah Syariat dan Hakikat satu Semuraya. Bagaimana untuk menyeimbangkan di antara hakikat dan syariat. Syariat sahaja tanpa hakikat sia-sia, hakikat sahaja tanpa syariat dusta. Tetapi proses ini mesti didahului dengan hakikat, baru